Selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan kertas cadangan projek inovasi digital yang saya telah cipta untuk subjek BMMB 3152. Sebelum ke sesi pembentangan, saya akan memberi sedikit pengenalan tentang diri saya. Nama saya Madhuri Gunasekharan dari unit PSMP Jun 2020 Bahasa Melayu 5. Pensyarah bagi subjek ini adalah Encik Biamin bin Ahmad. Baiklah, dalam pembentangan ini, kita akan melihat tentang tajuk projek inovasi, pengenalan dan latar belakang projek inovasi, yang ketiga, matlamat projek inovasi, dan keempat, jenis peralatan dan sumber yang diperlukan untuk mencipta inovasi ini, dan juga yang kelima, kerelevanan objektif bagi projek inovasi ini dan juga sumber inspirasi, dan seterusnya cara penilaian terhadap kebolehgunaan hasil projek dan akhir sekali, cartagan pelaksanaan projek inovasi. Baiklah, sebelum kita mencipta ataupun menghasilkan sesuatu projek inovasi, kita akan menetapkan satu tajuk yang tetap bagi projek inovasi yang kita akan cipta. Sebegitu, saya telah mencipta ataupun menghasilkan satu tajuk bagi projek inovasi digital saya. Sebagaimana anda boleh lihat, tajuk tersebut adalah kad hubus. Kad itu dari perkataan kata, hubu merupakan perkataan dari hubung, dan juga huruf Z yang terakhir sekali adalah dari perkataan quizzes. Okey, saya telah menambahkan huruf Z kerana saya akan melaksanakan semua projek saya dalam platform quizzes, dan saya telah meletakkan platform quizzes sebagai platform utama saya dalam projek inovasi saya. Baiklah, jika kita melihat secara lebih mendalam pengenalan dan latar belakang projek inovasi digital, kad hubus ini merupakan inovasi digital yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman murid-murid tentang kata hubung. Okey, baiklah. Apa itu kata hubung? Kata hubung ini merupakan kata yang menghubungkan dua perkataan atau dua ayat. Dalam laman web ini sesuai untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu tahun 4. Dan juga bahan ini merangkumi semua nota, aktiviti, kuis dan juga latihan tambahan berkenaan kata hubung dalam bentuk digital supaya murid-murid dapat mengakses pada bila-bila masa sahaja, bukan sahaja di sekolah sahaja. Bukan itu saja, murid-murid boleh mengulang kaji pelajaran mereka di rumah dengan bantuan internet jika mereka ingin membuat latihan tambahan ataupun aktiviti ataupun kuis yang menarik dalam rumah. Baiklah, seterusnya adalah matlamat projek inovasi. Saya telah menetapkan 4 matlamat bagi projek inovasi saya. Yang pertama, meningkatkan pemahaman murid-murid tahun 4 mengenai topik kata hubung dalam bahasa Melayu. Yang kedua, membantu murid yang mengalami kesukaran dalam memahami makna dan fungsi kata hubung yang sesuai. Baiklah, projek inovasi saya akan membantu murid untuk mengatasi kesukaran mereka dalam memilih ataupun memahami makna atau fungsi kata hubung yang sesuai semasa membina ayat ataupun semasa mengisi tempat kosong dan sebagainya. Yang ketiga, memahirkan murid dalam penggunaan ICT teknologi. Jika kita membuat projek bahan bantu mengajar dalam bentuk digital, ini akan merasa menarik untuk murid-murid dan juga keinginan rasa tahu akan meningkat dalam diri murid-murid dan juga mereka akan mahir dalam mengakses ICT teknologi. Yang keempat, memberi peluang kepada guru-guru lain untuk menggunakan BBM dalam bentuk digital dengan berkesan. Jika saya membuat projek inovasi digital saya, ini akan memberi gambaran yang jelas ataupun memberi gambaran yang baik kepada guru-guru lain terhadap penggunaan dan juga kesan selepas saya menggunakan projek inovasi digital ini. Baiklah, saya telah menggunakan 3 jenis peralatan untuk mencipta projek inovasi saya. Yang pertama, quizzes. Dalam quizzes, saya akan memasukkan nota dan aktiviti utama untuk murid-murid.
Dan juga sebagai aktiviti tambahan, saya akan memasukkan lagi word wall, platform word wall, dan juga QR code generator akan dibagi kepada setiap murid untuk mengakses laman web Quizizz dan juga word wall. Baiklah, jika dilihat dari segi kerelevanan objektif, inovasi ini dibina selaras mengikut keperluan sukatan pelajaran KSSR Bahasa Melayu. Inovasi ini juga menepati standard kandungan dan standard pembelajaran seperti mana telah disenaraikan dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran Bahasa Melayu tahun 4. Projek inovasi digital ini menepati kehendak buku teks Bahasa Melayu tahun 4 yang terkini. Standard kandungan yang saya telah pilih adalah 5.1, iaitu memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks, dan standard pembelajaran yang telah dipilih adalah 5.1.4, iaitu memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks, iaitu kata hubung. Baiklah, seterusnya sumber inspirasi. Saya telah memilih 4 sumber inspirasi utama saya, iaitu yang pertama, pengalaman praktikum fasa 1. Yang kedua, merujuk pelbagai bahan bacaan seperti jurnal dan juga artikel mengenai kata hubung dan juga masalah yang dihadapi oleh murid dalam penggunaan kata hubung. Yang ketiga, merujuk beberapa video inovasi digital dalam YouTube. Saya telah merujuk beberapa video inovasi digital untuk memberi pandangan ataupun gambaran yang jelas kepada saya mengenai apa itu inovasi digital dan mengenai apa yang boleh kita buat selain daripada mereka yang telah buat. Yang keempat, isu pembelajaran terkini. Saya juga telah membaca beberapa artikel, berita dan juga beberapa jurnal untuk mengetahui isu pembelajaran terkini terhadap murid-murid dan juga semua jenis sekolah. Baiklah, kaedah penilaian. Saya akan membuat penilaian setelah produk siap sepenuhnya. Tujuan membuat kaedah penilaian ini adalah untuk melihat keberkesanan produk dan juga fungsi apabila ditayangkan ataupun digunakan oleh murid. Saya akan menggunakan kaedah soal selidik yang dihantar kepada responden setelah bahan diuji, dan juga sasaran murid saya akan menjadi 20 orang responden untuk kaedah penilaian saja, dan juga saya akan menyebarkan laman web ataupun projek inovasi digital saya di media sosial melalui aplikasi WhatsApp ataupun Telegram. Baiklah, yang terakhir sekali adalah carta penilaian. Ini merupakan carta penilaian saya sepanjang membuat projek inovasi digital saya. Pada bulan Ogos, kami akan mengenal pasti dan mengumpul data, menyediakan kertas cadangan projek inovasi, dan pada bulan depan, iaitu September, kami akan merancang tindakan, menghasilkan projek inovasi digital, mengumpul tindakan dan menguji projek. Seterusnya, pada bulan Oktober pula, kita akan membuat refleksi dan laporan projek inovasi dan dokumentasi dan pameran projek inovasi digital. Baiklah, sekian saja pembincangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.